Assalamualaikum, salam sejahtera. Terlebih dulu saya perkenalkan diri, nama saya Jil Nazir bin Helman, nombor matriks 283754, dan saya memperkenalkan rakan ahli kumpulan saya, Cik Muhammad Roslani bin Tahe, nombor matriks 284050. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Sarah binti Syaharuddin kerana memberi peluang kami untuk membincangkan salah satu senarai di Bursa Malaysia. Jadi saya dan kumpulan saya memilih Astro Malaysia Holding sebagai projek kami. Pengenalan syarikat. Pada mulanya, Astro Malaysia Holdings Berhad dahulu dikenali sebagai Astro All Asia Networks PLC, yang merupakan syarikat pegangan hiburan Malaysia yang memberikan perkhidmatan pengurusan kepada anak-anak syarikatnya. Syarikat ini terlibat dalam aktiviti penciptaan, kumpulan dan pengedaran kandungan, termasuklah peruntukan langganan televisyen, hikmat penyiaran radio, perlesenan perpustakaan, servis multimedia interaktif, penerbitan majalah, penerbitan filem Malaysia, pengurusan bakat, penciptaan animasi komputer, kandungan interaktif dan pengedaran kandungan televisyen. Astro Malaysia Holdings Berhad adalah satu kandungan dan pengguna terkemuka di Malaysia yang melayani 5.7 juta atau 75% isi rumah di Malaysia di platform TV, radio, digital dan perdagangan. Sebagai jenama yang dipercayai, Astro menjadikan rakyat Malaysia terhibur dan diberitahu dengan pelbagai kandungan, sukan vernakular antarabangsa dan langsung dengan 24 juta individu. Astro juga merupakan penyedia perkhidmatan televisyen bersatelit dan radio berbayar pertama di Malaysia, tetapi telah berkembang ke negara Brunei. Perkhidmatan ini dijalankan di bawah kelolaan All Asia Broadcast Centre yang terletak di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Astro dimiliki hak sepenuhnya oleh MEASAT Broadcast Network System di bawah syarikat Astro Malaysia Holding Berhad. Perkhidmatan penyiaran Astro kini tidak terhad kepada satelit berbayar, bahkan juga menerusi IPTV dan penyiaran satelit percuma. Enjoy. Pada tahun 2019, Astro meningkatkan pengalaman menonton dengan melancarkan Ultra Box Set Top 4K Ultra High Definition terbaru dengan rakaman awan dan memperkenalkan bandel jalur lebar kandungan untuk memenuhi keperluan pelanggan. Dengan 3 perkhidmatan streaming eksklusif, Astro Go, HBO Go dan IQI YI, mereka mempunyai pangkalan pelanggan terbesar untuk perkhidmatan menonton video di Malaysia dengan lebih daripada 2.6 juta pengguna yang telah berdaftar. Visi dan misi. Visi untuk memenangi hati dan minda rakyat melalui radio pertama, TV dan perkhidmatan media. Manakala misi untuk mewujudkan organisasi yang akan memaksimumkan kepuasan pelanggan dalam kualiti, penghantaran masa, penyelesaian masalah, perkhidmatan dan kawalan kos. Sejarah korporat, Astro Malaysia Holding Berhad adalah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dengan tempat perniagaan utama di bangunan pentadbiran Pusat Penyiaran Asia yang terletak di Taman Teknologi Malaysia. Sejak penubuhannya, ia berkembang untuk menyediakan perkhidmatan pengurusan kepada anak-anak syarikat. Syarikat itu berdedikasi dan terlibat dalam aktiviti pembuatan,
pengagratan dan pengedaran kandungan, termasuk penyediaan televisyen, multimedia, penerbitan majalah, penerbitan filem, pengurusan bakat, penciptaan animasi komputer, kandungan interaktif, dan pengedaran kandungan televisyen. Ia adalah penyedia televisyen berbayar terbesar di Malaysia. Produk dan servis yang disediakan oleh syarikat. Pihak Astro menyediakan pelbagai jenis produk dan servis berupa hiburan kepada pelanggannya. Dengan adanya pilihan produk dan servis yang pelbagai, akan memberi pelbagai pilihan untuk pelanggan dalam masa yang sama, dapat meningkatkan jumlah pelanggan syarikat Astro itu sendiri. Astro telah memulakan siarannya pada tahun 1996 menggunakan satelit MESAT I yang hanya menawarkan 22 saluran televisyen dan 8 saluran radio. Kini Astro menawarkan lebih 80 saluran televisyen, 17 saluran radio, dan 4 saluran pay-per-view (PPV). Di samping perkhidmatan interaktif, Astro juga menawarkan ke-7 saluran tempatan, iaitu RTM1, RTM2, TV3, NTV7, TV9, 8 TV dan TV Al-Hijrah, dan dalam masa yang sama menyediakan pilihan saluran televisyen antarabangsa kepada penonton. Selain itu, Astro juga memiliki saluran beritanya yang sendiri, Astro News, yang pada mulanya memaparkan saluran Al Jazeera dalam bahasa Arab dan terjemahan langsung ke bahasa Melayu pada masa tertentu. Saluran tersebut juga memaparkan program khas yang disediakan oleh Astro, seperti Temu Duga dengan personaliti terkemuka. Penambahan saluran baru. Pada tahun 2007, Astro News diuruskan oleh bernama, yang pada kebiasaannya memperuntukkan masa selama 12 minit bagi program berita umum, berita sukan, dan berita hiburan. Selain itu, Astro telah mewujudkan TV Malaysia, iaitu Astro Ria. Berita juga diterjemahkan dan dialih ke bahasa Mandarin, iaitu di Astro AEC. Untuk bahasa Melayu, Astro Ria, dan bahasa Tamil pula Astro Vanil. Pada Februari 2007, bernama memperuntukkan setengah jam penerbitan penuh bagi pasukan berita Astro. Pihak pengurusan Astro sebelum ini pernah mengumumkan bahawa mereka akan menawarkan 50 saluran baru selepas pelancaran satelit MESAT 3. Namun, disebabkan berlaku masalah berkenaan satelit tersebut, maka tarikh pelancaran yang sepatutnya pada pertengahan tahun 2005 ditunda kepada 12 Disember 2006. Pada Mei 2007, Astro menambahkan 9 saluran televisyen yang baru. Saluran itu terdiri daripada saluran JU, Discovery Science, Discovery Real Time, Discovery Home and Health, E-Entertainment, Astro Valley Terrai, Sun Music, Eurosport, dan The Golf Channel. Saluran JU, Discovery Science, dan Discovery Real Time telah mula ditambah ke rancangan Astro pada 26 April 2007. Saluran ini muncul di kaca televisyen bermula 1 Mei 2007. 9 saluran ini boleh didapati secara percuma sehingga 31 Ogos 2007. Selepas itu, saluran-saluran berkenaan telah dialih ke pakej masing-masing yang berkenaan. Pada 15 Jun 2007, 2 saluran lain pula mula disiarkan di Astro, iaitu The History Channel dan Crime and Investigation Network. Pada Jun 2007, Astro menawarkan Astro On Demand, saluran baru yang menawarkan drama TVB dari Hong Kong melalui 7 saluran. Manakala, bermula 1 Julai 2007, Astro On Demand Preview diperkenalkan dan menunjukkan drama-drama dan saluran Astro On Demand kepada pelanggan Astro.
pada 1 Julai 2007, semua drama yang disiarkan melalui saluran 910 sehingga 917 kini dialihkan ke saluran 931 dan 938 adalah percuma. Selepas bulan Julai 2007, harga bagi setiap episod drama diperkenalkan dengan cas RM0.99 dikenakan bagi pelanggan package Dynasty, manakala cas RM1.49 setiap episod dikenakan bagi pelanggan yang tiada package Dynasty. Kini jumlah saluran perkhidmatan Astro On Demand ialah 31 saluran. Pada April 2008, Astro telah dikenakan larangan oleh Kementerian Tenaga, Komunikasi dan Multimedia untuk menambah jumlah saluran jika Astro tidak berpindah ke bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Astro pada asalnya ditubuhkan di bawah Akta Komunikasi 1950 dan Akta Penyiaran 1988. Namun, kedua-dua akta itu telah dimasukkan oleh akta baru yaitu pada 1998. Astro turut digesa untuk meningkatkan mutu perkhidmatannya berkaitan dengan gangguan siaran ketika cuaca buruk. Ketidakseriusan pihak Astro untuk melayan aduan pelanggannya, juga tiadanya tindakan serta-merta atau tindakan selanjutnya dari Astro jika gangguan teknikal penerimaan siaran berlaku serta bayaran RM10 sehingga RM50 untuk kerja-kerja pembaikan penerimaan siaran atau alat penerima siaran yang tidak logik dan sepatutnya, dan juga jumlah bayaran yang dikenakan terhadap package yang ditawarkan dengan kadar yang tinggi serta amatlah tidak munasabah. Astro kini diberi tempoh sehingga Desember 2008 untuk berpindah ke Akta Komunikasi dan Multimedia dan menangani dan memperbaiki segala isu-isu berbangkit dengan sepatutnya. Pada Desember 2009, Astro menjadi penyiar pertama yang memperkenalkan HDTV kepada penduduk Malaysia melalui perkhidmatan Beyond dengan set decoder serba baru dan serta saluran-saluran Astro Supersport HD, HBO HD, National Geographic Channel HD dan History HD. Pada 18 Desember disusuli ESPN HD pada Januari 2010. Pada Julai 2010, Astro menongkah sejarah dengan menjadi penyiar tempatan pertama yang bersiaran 3 dimensi dengan menyiarkan perlawanan separuh akhir dan akhir Piala Dunia FIFA kepada para penonton yang dilengkapi set TV 3D. Pada April 2011, Astro Beyond memperkenalkan perkhidmatan IPTV-nya dengan bekerjasama dengan syarikat telekomunikasi Time.com. Selain HDTV, Astro Beyond IPTV turut menyediakan khidmat PVR dan video atas permintaan menerusi rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi Time. Astro Enjoy digayakan pada logo sebagai Enjoy ialah perkhidmatan televisyen dan radio satelit percuma kepada Astro. Sehingga 28 April 2021, pengguna baru Enjoy menikmati sejumlah 19 saluran televisyen percuma termasuk 8 saluran HD. Manakala pengguna sedia ada dapat menikmati sejumlah 31 saluran televisyen percuma termasuk 10 saluran HD selain mempunyai lebih 50 saluran prabaya dan 27 saluran radio. Senarai saluran Enjoy. Bermula 28 April 2021, pelanggan baharu boleh menikmati sejumlah 19 saluran percuma termasuklah 8 saluran HD, manakala pelanggan sedia ada boleh menikmati sejumlah 30 saluran percuma termasuklah 9 saluran HD.
Astro Beyond. Astro Beyond merupakan nama jenama bagi perkhidmatan HD TV dilancarkan oleh penyedia televisyen berbayar Malaysia Astro pada 11 Disember 2009. Astro menggunakan teknologi DVB-S2 MPEG-4 untuk saluran HD dan DVB-S MPEG-2 untuk saluran SD. Seiring dengan perkembangan teknologi, Astro memperkenalkan fungsi rakaman PVR dan video atas permintaan VOD dengan sambungan internet. Dengan PVR, pengguna boleh merakam rancangan kesukaan dan boleh ditonton pada bila-bila masa. Selain itu, dekoder Astro Beyond ialah PACE DS A30NA dan juga dekoder pertama Astro yang mampu menerima isyarat dari MEA SAT3 dan MEA SAT3A di samping serasi DVB-S2. Dekoder ini tidak boleh berkongsi chipper dengan dekoder lain kerana apabila ditukarkan ke frekuensi yang lebih tinggi untuk kandungan HD, dekoder SD yang sama chippernya hilanglah isyaratnya. Saluran televisyen yang disediakan iaitu siaran digital, terrestrial, aneka Melayu, aneka India, aneka Asia, filem, berita, pembelajaran, kanak-kanak, aneka Inggris, sukan, saluran tambahan, saluran khas Astro Go eksklusif. Astro IPTV. Astro IPTV merupakan sebuah perkhidmatan televisyen protokol internet oleh pembekal televisyen satelit Malaysia iaitu Astro. Astro IPTV telah dilancarkan pada 20 April 2011 sebagai Astro Beyond IPTV. Pelanggan Astro berhak untuk definisi tinggi pada saluran Astro, rakaman video peribadi, video atas permintaan, perkhidmatan internet berkelajuan tinggi dan suara. Selain itu, penonton sasaran awal Astro adalah kediaman bangunan tinggi yang sebelum ini mempunyai kesukaran mengakses perkhidmatan HD TV. Penyediaan jalur lebar Astro IPTV. Semasa Astro IPTV dilancarkan pada April 2011, Astro berhad pada mulanya bekerjasama dengan jalur lebar Time untuk perkhidmatan jalur lebar gantian mereka. Namun, pada masa pelancaran tersebut, Time jalur lebar memungkinkan Astro IPTV untuk mencapai kira-kira 60 kondominium bertingkat tinggi, kira-kira 11,000 buah rumah, semua yang berada di dalam pusat bandar Kuala Lumpur, Mont Kiara, Bangsar dan Pulau Pinang. Kelajuan jalur lebar yang ditawarkan oleh Time Broadband adalah 3 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps dan 30 Mbps dalam masa yang sama. Setiap pelanggan berhak untuk rangsangan jalur lebar 10 Mbps sehingga 30 jam setiap bulan. Pakej-pakej jalur lebar juga dilengkapi dengan pelan suara lebar Time adalah terhad kepada kawasan-kawasan tertentu di seluruh Malaysia sahaja. Pada bulan April 2013, Astro telah bekerjasama dengan Maxis Berhad dengan menjadikan Astro IPTV disediakan untuk semua pelanggan Maxis. Dengan perkongsian baru ini, lebih daripada 1 juta isi rumah di Malaysia mampu untuk mendapatkan perkhidmatan Astro IPTV. Pada ketika ini, Maxis menawarkan 10 Mbps, 20 Mbps dan 30 Mbps untuk pelanggan Astro IPTV. Pakej dan saluran yang disediakan: Family Pack, Chuan Min Pack, Nilai Pack, Nama Pack, Wah Pack, Fans Pack, Star Pack, Super Pack 1, Super Pack 2, Super Pack 3, Super Pack 4, Super Pack Plus 1, Super Pack Plus 2, Super Pack Plus 3 dan Super
Pack Plus 4. Perkhidmatan tambahan seperti mendapat akses kepada saluran definisi tinggi, boleh merakam, henti sejenak dan memutar kembali rancangan, menyimpan atau merakam rancangan dari televisyen. Ciri alat kawalan jauh, rakaman membolehkan pengguna untuk menjadualkan rakaman dari mana-mana sahaja dengan menggunakan sambungan internet. Wi-Fi PVR membolehkan pengguna untuk menyambung ke program VOD. Boleh membuat turun program Astro dari kedai maya untuk ditonton pada bila-bila masa. Menonton Astro dari komputer, tablet atau telefon pintar. Pesaing utama syarikat. Astro merupakan penyedia perkhidmatan televisyen satelit dan radio berbayar pertama di Malaysia dan telah melebarkan sayapnya ke beberapa buah negara jiran seperti Indonesia dan juga Brunei. Tetapi monopoli syarikat itu dalam pasaran TV satelit di Malaysia dikatakan bakal berakhir dengan kemunculan satu syarikat baru, Ansa Broadcast, seperti mana yang dilaporkan oleh Hong Leong Investment Bank. Ansa Broadcast dan Berhad adalah salah satu syarikat di bawah naungan Berjaya Group yang dimiliki Tan Sri Vincent Tan dan dahulunya lebih dikenali sebagai U Television. Difahamkan, syarikat itu masih dalam peringkat mempertimbangkan sama ada mahu memajak jalur lebar daripada penyedia servis itu ataupun melancarkan satelitnya sendiri. Hal ini boleh dianggap sebagai satu berita gembira bagi rakyat Malaysia kerana rata-rata dari kita mencari alternatif lain untuk menonton rancangan TV selain daripada berlanggan perkhidmatan Astro. Selain itu, Nilamas Corporation juga merupakan salah satu pesaing utama Astro. Pada suku tahun 2012, Nilamas Corporation telah mula menjadi saingan Astro dan beberapa IPTV termasuk Telekom Malaysia. Semasa kemunculan Nilamas Corp, ramai rakyat Malaysia berharap agar syarikat ini bertahan seperti Astro. Pihak Nilamas Corp mengeksploitasi kelemahan Astro yang utama, iaitu cas yang mahal. Walaupun menteri menegaskan untuk pihak tidak menaikkan cas sesuka hati, namun pihak Astro seperti mengendalikan perkara tersebut. Oleh itu, hak Nilamas Corporation mempunyai peluang untuk menarik pengguna baharu sekiranya mereka mengenakan cas yang murah berbanding Astro. Siaran tergendala setiap hujan. Isu ini akan menjadi setiap kali hari hujan. Walaupun banyak aduan telah diberikan, namun tiada perubahan yang diberikan oleh pihak Astro. Di sini pihak Nilamas Corporation mempunyai kelebihan kerana mereka menggunakan kabel fiber berbanding Astri yang menggunakan teknologi satelit. Program-program di Astro sering kali kita ulang tayang. Pihak Nilamas Corporation boleh mengambil perkara ini sebagai iktibar dengan tidak mengulang tayang program yang sama berulang kali. Hal ini demikian kerana penonton akan kerap merasa bosan untuk menonton siaran yang telah ditayang beberapa kali. Secara keseluruhannya, bukan mudah untuk menandingi Astro. Hal ini demikian kerana sekarang ini mereka berada di dalam zon yang selesa. Namun, sekiranya syarikat-syarikat saingan tidak berhenti menaik taraf perkhidmatan mereka, tidak mustahil suatu hari kelak akan ada syarikat yang mengatasi Astro. Seterusnya saya menyerahkan pembentangan seterusnya kepada rakan ahli kumpulan saya, iaitu Encik Muhammad Roslani bin Tahir, nombor matriks 284050. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Doktor, saya nombor metrik 284050 Muhammad Roslani bin Tahir akan menyambung pembentangan tentang Astro Holding daripada rakan grup saya.
Isi seterusnya adalah trend dan isu semasa syarikat, iaitu pemboikotan Astro, iaitu Persatuan Islam Malaysia PPIM mengancam akan menggerakkan usaha memboikot Astro, ekoran langkah stesen televisyen berbayar itu, untuk menaikkan cas langganan. Di samping itu, sambil menyifatkan kenaikan itu sebagai membebankan pengguna, penasihat PPIM Tengku Abdul Razak meminta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan menyiasat apa yang dinamakan oleh Astro itu sebagai penyelarasan cas langganan yang baru. Di samping itu, penolakan filem drama masuk ke dalam Astro. Terdapat sebuah filem tidak dibenarkan untuk ditayangkan dalam Astro kerana pihak Astro beranggapan bahawa filem tersebut tidak berkualiti. Pengarah filem tersebut melaporkan perkara itu kepada SKM. Dalam masa yang sama, penonton mengikuti pembikinan filem tersebut terpaksa mematahkan semangat untuk menonton filem tersebut di Astro. Okey, seterusnya, kontroversi penyampaian berita Astro Awani. Sebagai saluran utama, pihak Astro Awani komited untuk memberi 100% kerjasama berkaitan isu tersebut dengan Polis Diraja Malaysia. Isu pembaca berita tersebut telah membuka kertas siasatan mengikut Seksyen 504 Kanun Kesiasaan kerana mengaibkan dengan niat hendak membangkitkan pecah keamanan daripada kedua-dua belah pihak. Seterusnya, operasi antarabangsa. Operasi antarabangsa, selain di Malaysia, Astro juga berjaya melebarkan sayapnya di Brunei di bawah jenama Crystal Astro. Crystal Astro dilancarkan pada Januari tahun 2000. Operasi Astro di Brunei Darussalam adalah usaha sama antara syarikat Crystal di Brunei, iaitu syarikat usahawan ini dijalankan antara Crystal Sdn Bhd dan Mesat Broadcast Network System Sdn Bhd di Malaysia. Antara saluran-saluran televisyen saluran Aneka Melayu, saluran Aneka India, saluran Aneka Asia, filem, berita, pembelajaran dan Aneka Inggeris dan sukan. Antara kelemahan dan kekuatan Astro Holding, iaitu kekuatan perancangan strategi untuk masa hadapan. Astro merupakan pemain dominan dalam perniagaan hiburan di negara ini. 3 juta daripada 6.6 juta isi rumah negara ini melanggan perkhidmatannya. Ia adalah satu pasaran yang menguntungkan yang telah menarik minat mereka yang lain. Persaingan dinamik yang berubah dalam bulan-bulan akan datang dan akan berlaku pada setiap tahun. Oleh yang demikian, pihak Astro telah mencipta Enjoy sebagai salah satu untuk meningkatkan pemasaran mereka, iaitu pelbagai siaran pakej, menambahkan rancangan Korea, di mana pada zaman anak muda menonton rancangan Korea. Dengan adanya rancangan ini, sedikit sebanyak menarik minat golongan muda untuk menonton drama Korea. Iaitu selain pelbagai pakej itu, Astro menyediakan siaran radio. Selain sistem yang boleh dipertontonkan, Astro menyediakan saluran radio yang pelbagai jenis siaran radio yang ada. Pelanggan yang melanggan Astro secara automatik mendengar radio melalui Astro. Selain itu, kelemahan cerita yang ditayangkan secara berulang. Tidak dinafikan lagi bahawa pihak Astro selalu menayangkan cerita secara berulang. Perkara ini telah
telah dibuat aduan, namun pihak Astro seperti yang tidak ambil kisah akan cadangan mereka. Dengan adanya cerita yang berulang-ulang, pelanggan akan merasa bosan kerana telah menonton cerita yang sama berulang. Siaran tergendala. Bagi pelanggan Astro, perkara ini tidak asing lagi kerana setiap kali hujan lebat sudah semestinya akan kebiasaan siaran akan tergendala. Oleh yang demikian, sekiranya hujan berterusan selama sejam, maka Astro akan tergendala juga selama 1 jam tersebut. Secara keseluruhannya, Astro mengandungi pelbagai kebaikan dan kelemahan dalam perniagaannya. Selain itu, hala tuju dan masa depan syarikat. Walaupun pelbagai anasir negatif dan melanda Astro, namun Astro yakin nama syarikatnya akan semakin berkembang di masa kelak. Memetik laporan daripada Borneo Post, peningkatan tontonan Astro mula dilihat akan dijangka memberi impak yang lebih positif kepada pengguna. Oleh itu, anugerah dan penghargaan sepanjang perkhidmatan Astro telah memenangi beberapa anugerah juga. Penghargaan anugerah menjadi bukti bahawa Astro merupakan adalah satu yang bermutu tinggi dan mempunyai masa depan yang cerah, iaitu trofi yang mendapat anugerah Top 50 Enterprise Award Malaysia, ASEAN Academic Creative Award, Kesimpulannya, sejak awal penubuhan Astro banyak berjaya terhadap rakyat Malaysia. Hal ini demikian kerana Astro telah membawa keceriaan. Terdapat orang ramai yang siaran yang dipilih oleh Astro. Segala usaha Astro menjadi salah satu syarikat yang berjaya dikabulkan. Saya amat yakin bahawa pada masa hadapan Astro akan lebih menuju kepada mereka akan sudah semestinya membuat perancangan awal untuk tahun depan yang akan mendatang. Tanpa syarikat penyiaran negara, kita sudah semestinya kita akan hidup dengan kebosanan tanpa keceriaan. Sekian, terima kasih.